InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu, iaitu tentang penafsiran suratul Fatihah. Sebelum ini kita telah pun dijelaskan tentang nama-nama suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini mempunyai 12 nama. Dan kita telah pun jelaskan satu persatu nama-nama tersebut dan sebab-sebab kenapa suratul Fatihah dinamakan dengan nama-nama itu. Pada pagi ini, sebelum kita menafsirkan suratul Fatihah, kita sebelum membaca Al-Quran, kita diminta supaya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta lindung dengan Allah supaya kita tidak dirasuk oleh syaitan yang derjam. Sebelum baca ayat Quran, disunatkan kepada kita berta'awuz. At-ta'awuz makna baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, inna at-ta'awudha mustahabbun wa laysa biwajibin wa huwa mustahabbun likulli qari'in sawa'un kana fi shalah aw fi ghairiha. Kata Imam Nawawi, at-ta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mustahabbun, hukumnya sunat. Walaysa biwajibin, dan tidak wajib. Makna sunat, sebelum baca Quran, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita dapat pahala. Kalau kita tak baca, kita baca Quran terus, tak berdosa tapi tak dapat pahala. Ta'awuz. Wa huwa mustahabbun likulli qari'in. Sunat bagi siapa-siapa dia yang baca Quran, sawa'un kana fi salati aw fi ghairiha. Sama ada baca Quran dalam sembahyang ke, luar sembahyang ke, sunat belaka. Sebelum baca a'udzubillah dulu. Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat. Apa makna sunat? Sunat makna ma yusabu ala fi'lih wa la yuzammu ala tarkih. Sunat ni maknanya kalau kita buat boleh pahala, kalau kita tinggal tak berdosa. Itu makna sunat ni. Jadi kalau orang baca boleh pahala. Kalau orang tak baca jangan marahlah, tidak berdosa. Mana dalil kata sunat? Iaitu ayat yang saya baca sekejap tadi. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, maka apabila engkau membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, naklah engkau terlebih dahulu meminta perlindungan kepada Allah, minasyaitonirrajim, daripada hasutan syaitan yang direjam. Fasta'iz ni fi'lu amrin, fi'l amar. Perintah. Perintah di sini bukan perintah wajib, perintah sunat. Sunat. Dalam sembahyang pun sebelum pada bismillahirrahmanirrahim, kita jadi terimam ke, baca auzubillah dulu, baca slow lah, jangan derah. Mana? Auzubillahi minasyaitonir, baru bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah tu slow. Sunat.
Kita makmum pun, auzubillah. Sunat. Maknanya boleh pahala. Fa'idha qara'tal Qur'an. Maka apabila engkau membaca Al-Quran. Jadi kita nak tafsir suratul Fatihah ni, Quran lah. Surah Al-Fatihah ni start Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum tu, kita tafsir A'udzubillah dululah. Sunat A'udzubillah dulu. Itu dia panggil At-Ta'awuz. Jadi nak baca Quran pun kena minta pertolongan, perlindungan dengan Allah supaya jangan nyorasuk di syaitan. Sebab kalau dia nyorasuk di syaitan, ia pertama, syaitan rasuk, jangan baca Quran. Kita lawan, kita kata apa? Muduk rasuk aku tak saya baca Quran. Quran tu kalamullah. Kita jawab, kalamullah. Dalam hati kita, dan baca Quran ni, pahalanya terlalu besar. Sebesar mana pahalanya? Sehingga Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa-siapa dia baca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Quran. Falahu bihi hasanah. Dengan dia baca satu huruf, dia dapat satu hasanah, satu kebajikan. Wal hasanatu bi'asri amsalihah. Satu kebajikan Allah Ta'ala balas 10. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin tetapi kata Nabi alifun harfun. Walamun harfun. Wa mimun harfun. Tapi Nabi bersabda alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Bila kamu baca alif lam mim, kamu telah baca 3 huruf dan kamu telah dapat 30 kebajikan. Jadi kita, bila syaitan rasuk kita tak siap baca Quran, kita kata, tak boleh aku kena baca. Kalau aku tak baca rugi. Maka syaitan kata, bacalah baca. Tapi membaca saja, jangan faham. Anak dia rasuk, baca saja, sudahlah. Kita kata lagu mana? Baca tak sewi faham, baca saja sedangkan dalam Quran sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau penuh dengan keberkatan. Faedah manfaatnya terlalu banyak. Liyadabbaru ayati, supaya mereka tadabbur, memahami dengan teliti ayat-ayat kandungan Al-Quran. Allah Ta'ala waktu Al-Quran supaya kita tadabbur, bukan baca saja. Tadabbur makna baca serta faham. Ini kita main ngaji tafsir, nak baca dia faham. Waliyatazakkaru ulul albab, bila faham, orang yang ada akal yang sempurna boleh ambil peringatan daripada ajaran Al-Quran. Bila kita faham, orang akal sempurna, dia turutlah. Kalau akal tak sempurna, dia faham pun dia tak turut. Muka dia tak sempurna akal. Kajian yang buat hospital khusus untuk orang tak sempurna akal. Tidak begitu. Kata baru ada tak? Ada. Jadi orang ambil peringatan Al-Quran, ni Allah Ta'ala sebut, waliyatazakkaru ulul albab. Jadi puak kita ni, biar termasuk dalam ulul albab. Ulul albab. Bukan Ahmad Albab. Mana? Ulul albab. Ulul albab ni orang cerdik. Orang cerdik. Dia orang mengaji Quran, orang faham Quran, memang orang tu cerdik. Sebab Quran tu kalamullah. Jadi kita kata ke syaitan, aku tidak nak baca saja, aku nak faham. Syaitan kata tak apalah, kamu nak faham. Faham sajalah, mu tak usah turut. Tak dia rasuk. Faham saja sudahlah. Supaya kalau orang suruh kecek, mu boleh kecek. Tapi mu sendiri buat benda. Mana? Kecek Islam. Supaya orang lain ni kecek Islam. Masuk Islam benda. Hak kecek Islam tu ada kan? Rujuk ayat 59 surah An-Nisa. Yang dia nya Islam benda. Ada Islam benda lagu mana nak faham Islam. Hak masuk Islam dah pun ada tak faham Islam. Nak aku mu hak tak masuk Islam faham Islam lebih pada orang Islam.
Daripada orang mengaji tafsir, daripada orang mengaji Islam. Tak pernah sabar. Tapi lo ni tak pernah sabar. Orang boleh turut, bagai tak pernah sabar. Lo ni, tidak begitu. Patut bagai tak pernah sabar. Orang tak turut lah. Dah. Itulah akhir zaman lagu tu. Baik. Jadi oleh kerana itu, maka disunatkan bila kita nak baca Quran, kita minta lindung. Kita minta perlindungan. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah Ta'ala. Nak lindung daripada siapa? Daripada setan. Bila nak baca Quran. Minasyaitanir rajim. Daripada syaitan yang direjam. Makna direjam ialah yang dikutuk. Yang disingkirkan daripada rahmat Allah. Setan itu kena kutuk. Dan disingkirkan daripada rahmat Allah. Padahal syaitan ni, dia duduk ala syurga dulu. Kan dia pergi rasuk tu ada ala syurga. Buat kita tak ada syurga lagi kan? Dia masuk dah. Masuk dah. Dia lah tipu tu ada. Tipu mana? Tipu sini lah. Tipu Mekah. Tak. Dia tipu tak ada ala syurga. Penat syaitan ni. Sebab tu kita kena bergantung kepada Allah Ta'ala, minta supaya tak kena rasuk di syaitan. Syaitan ni nama dia apa syaitan? Nama tu syaitan tu. Apa makna syaitan? Syaitan daripada syatana yastunu, syatnan. Apa makna syatana yastunu, syatnan? Ai ba'uda. Makna jauh. Bapa syaitan ni, syatana. Dia ambil daripada syatana. Syatana makna ba'uda, jauh. Kerana syaitan ni, ba'uda mir rahmatillah. Dia ni jauh daripada rahmat Allah. Syaitan. Syaitan ni makhluk yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ni, syaitan ni ada dua. Ada dua. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Manusia syaitan juga, ya. Mana dalil kata manusia syaitan juga? Dalil Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan. Bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Allah Ta'ala sebut. Kalau kira nabi tak pandai orang musuh dengan nabi. Sebab nabi ini dilantik oleh Allah. Pilihan Allah. Nabi Rasul ni manusia pilihan Allah. Nabi Rasul ni bukan jawatan yang boleh dipohon sebagaimana jawatan-jawatan lain. Ada. Ini pilihan Allah. Pilihan Allah. Orang pilihan Allah tu pun ada musuh. Allah Ta'ala sebut. Jadi sebab tu kita jangan kecewa. Kalau orang musuh dengan kita. Tak rasa kecewa lah. Yang penting kita istiqamah. Sebab Allah Ta'ala buat dunia ni lagu tu. Ada orang baik, ada orang baik, ada orang jahat. Tu yang buat gitu. Ada orang mukmin, ada orang kufur. Tu yang buat gitu. Allah Ta'ala tentu gitu. Yang penting kita jaga diri kita ni jadi orang baik. Jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang istiqamah. Kita kena jaga kita. Jaga kita. Syayatin al-insi wal jin. Musuh yang terdiri daripada syaitan manusia dan syaitan jin. Allah Ta'ala sebut manusia pun syaitan, jin pun syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang saling berbisik di antara satu sama lain. Perkataan-perkataan yang manis dengan tujuan untuk menipu manusia. Syaitan dia kecek manis. Dia kecek manis. Syaitan manusia pun kecek manis. Syaitan jin pun kecek manis juga. Dia mari tanya was-was. Apa anda dia? Tak apalah dia kata, kan kita kan muda lagi.
Muda lagi, tua-tua kau tobatlah. Lah ni kena lopak-lopak lah, muka kita muda lagi. Togok lopak, kau pakai kak muda, hak tua punya lopak lagi. Hanya tipu setan. Nah ni, tu contoh. Amawi contoh hak mudah faham lah, kau payah faham, contoh pun kena syarah pula. Nah ni, apa yang mudah faham? Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Akhirnya minal jinnati wan nas. Yang terdiri daripada jin dan manusia. Itu setan. Jin dan manusia. Baik. Jadi bila nak baca Quran, kita disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita nak berkata dengan Allah Ta'ala. Supaya kita tidak dirasuk oleh syaitan. Sebab hasutan syaitan ni bahaya. Setara mana bahaya? Bahaya tak bahaya. Sehingga tok kita dulu, tok ada dengan tok awak, duk alam syurga, nyotipu syaitan, sehingga Allah Ta'ala perintah turun ke dunia. Ni kita tipu. Alam syurga ditipu lagi. Syaitan ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina amanu. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita benar-benar beriman, syaitan tak boleh mempengaruhi kita. Syaitan tak boleh menguasai kita. Iman yang sebenar-benar. Biar kita masuk orang yang benar-benar beriman. Iman yang sebenar-benar ialah bukan setakat mengaku dengan lidah, membenar dalam hati, tetapi melaksanakan dengan anggota. Itu iman yang benar. Kita nak kata. Mengaku dengan lidah, benar dalam hati, buat dengan anggota. Kalau kita ada ni, 3 perkara ni, syaitan tak boleh mempengaruhi kita. Ni Allah Ta'ala sebut. Jadi kita kena ada sifat lagu dalam diri kita. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan berserah pula kepada Tuhan mereka. Orang yang tawakal, syaitan tak boleh mempengaruhi juga. Orang sebab tu kita kena tawakal kepada Allah. Kita usaha, kita serah ke Tuhan. Tahu ni? Jadi orang mari rasuk gapo kita kata rezeki ditentukan oleh Allah. Bukan mu tentu rezeki aku dah. Tuhan tentu dah. Ketika kita dalam kandungan ibu, dia tentu dah. Bikatbi rizkihi wa ajalihi. Disebut dalam hadis, Allah Ta'ala perintah malaikat supaya tulis rezeki kita. Ketika dalam perutmu. Wa ajalihi. Umur kita. Ketika dalam perutmu lagi. Tulis dah. Umur kita berapa-berapa. Rezeki kita banyak mana. Dan percayalah. Rezeki kita tidak akan boleh ke orang lain. Dan rezeki orang lain tak akan boleh kita. Kalau hak kita tetap akan mari kita. Orang sekat setara mana pun akan mari. Kalau tidak rezeki kita, usaha setara mana pun tak boleh juga kita. Jadi, ini bukan berarti supaya kita tahu gini, supaya kita tak berusaha. Tak, kena berusaha. Jadi orang Islam, bila berusaha, tiba-tiba tak boleh, maka dia berserah kepada Allah. Ini sudah takdir Allah. Dia tak kecewa. Ada. Hak berlaku ni, ma qaddarallah sya'. Apa yang Tuhan nak akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Hak Tuhan tak nak, tak akan berlaku. Jadi orang Islam, dia tidak kecewa siapa kau bunuh diri. Sebab itu takdir Allah. Tapi orang bukan Islam, Allah berat dia kata, berat. Dekat hutan, berapa kata, kita terjun jabatan. Kan tak kali lah kan? Muju ada, budak-budak kita, ada mutubuk kat tu, dia ambil lah. Itu berlaku. Orang Islam tidak begitu. Dan kata ada juga terjun. Orang Islam tak kerti Islam lah tu. Mana? Orang Melayu tak kerti Islam. Tu yang terjun, tak kerti Islam. Dia ingat bila mati tu habis. Bukan habis. Tak. Panjang lagi. Lepas ada mati.
Panjang pada masa dia duduk atas dunia. Sepanjang mana? Selama-lama. Ha. Dia hidup atas dunia kalau susah. Apa tak? Kita kata umur dia 100 tahun. Tua benar ni. Patut akhirat 100 kau. 200 tahun kau. 1 juta tahun kau. Tak. Selama-lama. Selama mana? Selama mana? Selama-lama. Tak ada ujung. Berat. Lah tu makna selama-lama. Jadi tak ada titik noktah. Jadi sebab tu kita kena fikir. Bukan setakat atas dunia. Fikir atas dunia sampai ke akhirat. An-nasu niyam. Fa'iza matu intabahu. Manusia ni tidur benar. Bila mati, baru dia jaga daripada tidur. Terkejut. Tapi nak undur tak boleh. Duduk atas dunia ni seperti tidur. Tak khabar apa. Rakyat moga tak dengar. Dia orang main mengaji, dia tak mengaji dah ni. Tak ada. Dia ingat kok nak makan, nak minum tu. Buat nak makan, nak minum. Kambing kat rumah hamba tu boleh makan, boleh minum. Mana? Tu buat contoh. Sungguh kat modern begitu juga dah. Kira nak bini beranak. Kambing pun bini beranak juga. Tidak begitu. Tak ada beza. Beza kita dengan binatang ni, kita pegang pada agama. Sebab Allah Ta'ala beri akal pada kita. Binatang Allah Ta'ala tidak beri akal. Mana? Walaupun kadang-kadang binatang cerdik juga. Cerdik. Mana? Tapi cerdik binatang ni, dia tak boleh pindah kecerdikan dia kepada binatang lain. Tak boleh. Cerdik manusia, dia boleh pindah kecerdikan dia, ilmu dia kepada manusia lain. Itu beza. Sebab tu beruk, orang pandai naiknya kan, dia tak boleh ajar anak dia naiknya. Tak boleh. Mana? Dia tak boleh ajar. Orang lain juga kena ajar. Kalau kira dia tu pandai dah, pakai tu yang dia tak, batal dia, tegak dia naik, tegak dia polah, tu habis dia turun. Tak, di batal lain pula naik. Aku suruh dia ajar anak dia. Tak boleh. Mana? Tapi manusia boleh. Kalau manusia tak boleh ajar anak juga, kita bimbang. Bimbang, jangan tak ada beza. Amo tidak kata bimbang. Bimbang jangan tak ada beza. Jangan kita biar ada beza. Kita manusia dengan binatang. Mana? Kita ada ilmu, kita boleh ajar orang lain pula. Anak kita tu sudah semestinya. Kita kena ajar. Orang lain pun kita kena ajar. Lagu tu. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina amanu. Sesungguhnya setan ni dia tidak ada sebarang pengaruh, kuasa untuk mempengaruhi orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawna. Sesungguhnya pengaruh setan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia sebagai pimpinan mereka. Ada di kalangan manusia ni, Allah Ta'ala sebut, dia hidup atas dunia, dia jadikan setan tu sebagai pemimpin dia. Dia turut setan. Turut setan. Ini berat ni. Jadi orang yang turut orang setan ni, arti pemimpin dia setan. Ni Tuhan sebut. Yang kata kasar, tidak kasar, memang Allah. Jadi orang yang berketuakan syaitan, berpemimpinkan syaitan, hak ni hak syaitan boleh kuasai. Pasal apa kita pergi latih syaitan jadi ketua apa? Tak usah kira lah, syaitan manusia ke syaitan jin. Jadi jangan turut erang. Jangan turut erang syaitan manusia dan juga jangan turut erang syaitan jin. Jangan. Jadi syaitan ni, dia boleh kuasai orang yang latih dia jadi pemimpin. Memang dah kita latih dia ke? Sudah ada dia lah. Mana? Walladzina hum bihi musyrikun. Dan syaitan boleh menguasai orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. Ni. Syaitan boleh kuasai orang ni. Orang lain tak boleh. Jadi kita dalam hidup kita ni, kita kena bergantung kepada Allah. Kita kena minta perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan.
Sehingga kita nak baca Quran pun disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah peringatkan kepada kita semua. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Wahai anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu, yaitu Adam dan Hawa, dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucuknya pakaian mereka berdua, yakni Adam dan Hawa, untuk memperlihatkan kepada mereka akan aurat mereka yang sebelum ini tertutup. Sesungguhnya ia, syaitan, dan kaumnya melihat kamu, sedangkan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ni Allah Ta'ala pesan, hei anak Adam. Anak Adam ni manusia ni semua. Tak kira beriman, tak beriman, anak Adam lah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kamu ni asal daripada tu Adam berlaku. Dan tu Adam itu asalnya daripada tanah. Tak kira mu orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Arab ke, orang Inggeris ke. Asal daripada tu Adam berlaku. Wa Adamu min turab. Dan tu Adam itu asal daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Bukanlah bangsa Arab itu lebih berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain, kecuali orang yang lebih itu ialah orang yang bertakwa. Itu ya. Lebih ni bukan bangsa. Allah Ta'ala sebut takwa. Tak kira bangsa mana pun, kalau dia beriman, dia bertakwa, dia orang yang lebih di sisi Allah SWT. Dia lebih mulia. Jadi Allah Ta'ala pesan pada semua manusia, ya bani Adam, hei anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan kamu diperdayakan oleh syaitan. Beringat, jangan bui diri kamu ditipu oleh syaitan. Itu ya kena a'udzubillah macam. Jangan biarkan diri kamu ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan ni dia tipu tok Adam, tok Hawa, tok nenek kamu, sehingga terkeluar daripada syurga. Dialah yang mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Kerana dialah. Kalau tidak dalam syurga kita ni. Karenanya tipu di setan. Cara tok Adam, tok Hawa dia tipu boleh. Tok umum dulu tu. Tipu dia. Yanzi'u anhuma libasahuma. Dengan sebab tipu di setan tu, Allah Ta'ala sebut menyebabkan terlucuknya pakaian mereka berdua. Bila tu ada dengan tu Hawa makan buah ya Allah Ta'ala larang dalam syurga, lalu pakaian syurga lari. Lari daripada tubuh tu ada tu Hawa. Tanya bagai. Tanya bagai sehingga tu ada tu Hawa ambil daun kayu syurga tutup kemaluan. Kemaluan yang tertutup. Kini tipu di setan, sahabat tanya bagai. Tok kita dulu. Nak ayat. Itu Tuhan peringat. Tok mu dulu yang tipu dah. Apa tanya bagai yang tipu di setan. Jadi mu beringat. Beringat. Di antara cara beringatnya, bila nak baca Quran, kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahaya. Liyuriyahuma sawatihima. Untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum ini tertutup. Kena beringat ni bapa Allah Ta'ala sebut. Innahu yarakum.
Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan ni dia nampakmu. Huwa wa qabiluhu. Dia puak-puak dia. Nampakmu min haitsu la tarawnahum. Sedangkan mu tak nampak mereka. Ha ni kena beringat. Musuh tak nampak ni lagi kena beringat. Hak musuh hak nampak begitu kena beringat. Hak tak nampak lagi kena beringat. Ha tak nampak. Ni dia mari pak kita ngajar mari setan mari. Dia mari pak dia rasa. Dia rasa. Dia kata mu mari awal tu mula-mula dia kata sosok dia gapo duk kata kok orang dia kata. Panas. Kata kok orang. Bukan ngajar tu dia kata kok orang. Lepas nak suruh kata lembu. Kita duk balah dengan setan kata nak suruh kata lembu. Memang orang mengajar kata kok orang kena betul orang. Nah, lembu ni dia tak masuk surga, tak masuk neraka. Lembu ni hatta kalau lembu hak jenis. Jenis samsing ada juga lembu samsing. Tanya tengok. Nampak lembu kecil tepuh dia selalu. Tebuk selalu kan ni. Tebuk selalu. Atau lembu samsing. Lembu ni walaupun dia samsing, dia tebuk. Disebut dalam hadis, lembu hak tanduk tajam, kita tebuk. Lembu hak tak ada tanduk. Atau kambing hak tanduk tajam. Kita tebuk. Kambing hak tak ada tanduk. Ada lembu kepala dogo, kambing kepala dogo. Yang kita tebuk di kambing hak ada tanduk tajam. Sesok Allah Ta'ala tunjuk keadilan dia. Allah Ta'ala bangkit semula. Binatang ke apa ni? Allah Ta'ala suruh balah. Suruh balah. Hak kepala dogo jadi ada tanduk. Hak tanduk tajam atas dunia jadi kepala dogo. Lalu lembu kambing ni balah. Balah semula. Tengok adilnya Allah Ta'ala. Bila balah. Lalu Allah Ta'ala berfirman. Kuni turaba. Jadilah kamu tanah belaka. Jadi tanah belaka. Habis cerita. Kuni turaba. Jadilah kamu tanah belaka. Bila orang kafir tengok keadilan Allah. Lembu hak kaca apa ni jadi tanah dah. Hak baik tu jadi tanah belaka. Selepas dijatuhkan hukuman keadilan Allah. Lalu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada waktu itu berkatalah orang-orang yang kafir. Orang kafir kata gua no, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah juga. Ya laitani kuntu turaba. Orang kafir bila tengok dah binatang ni habis cerita setakat tu dah. Kita tak habis manusia tak habis lagi. Orang kafir neraka tunggu dulu. Lalu orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah. Nak jadi tanah boleh, kena jadi lembu. Nak jadi tanah di akhirat boleh. Atas dunia kena jadi lembu. Kalau mau jadi orang, maka mu wajib beriman. Semua manusia wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib. Kenapa? Kerana dunia ni Allah Ta'ala buat. Kita Allah Ta'ala buat. Dan Allah Ta'ala buat manusia ni suruh jadi hamba dia. Bukan jadi hamba sama makhluk. Bukan suruh jadi hamba setan. Bukan suruh jadi hamba dunia. Tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Malaikat supaya mereka benar-benar mengabdikan diri kepada aku. Itu tujuan Tuhan buat. Bila Tuhan buat untuk jadi hamba dia, tiba-tiba kita pergi jadi hamba makhluk, hamba dunia, hamba harta, hamba pangkat. Maka Allah Ta'ala akan balas di akhirat. Batu Amos sebut acak kali. Kita pergi beruk. Bukan kita buat beruk pun. Kita tak boleh buat beruk kan? Nak lalak ngamuk pun tak boleh. Kita ambil beruk oleh hutan. Kita ajar dia. Kita ajar dia. Ajar naiknya lah. Lepas tu gapa dia kita pergi makan. Pergi makannya kadang-kadang telur termelau. Nak pergi telur hak molek manusia pun tak cukup. Telur tak ada lah ni. So kena pergi ke beruk. Ambil orang termelau lah. Beruk tak apalah termelau pun ke beruk. Nah ni. Lepas tu nasi dingin. Nah ni. Abang aja tengok lah mau duduk kapur. Orang beruk nasi orang tak habis malam ambil beruk. Bila dia ajar beruk, dia suruh beruk naiknya, beruk naik sebentar lepas turun, dia pihak belu. Asal dia kata, tak padan aku jamu makan dia. Padahal makan telur semelah aja. Tak ada aku makan, padahal makan nasi dingin je.
pun dia piak beruk sampai belu. Bukan dia buat beruk pun. Kalau kita pera beruk tak dengar kata kita piak belu, Allah Ta'ala dia buat kita. Dia pera kita. Kalau kita deraka ke dia akan buh dalam neraka. Mana? Jadi, setan, dia kata sehari lah, dia kata kau orang. Kita pun lawan setan. Aku nak pergi, dia kata, aku mau hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari ilmu. Mula tu guru istihadah hari Jumaat, hari ilmu. Hari Jumaat ni moga Sayyidul Ayyam. Nabi sebut penghulu kepada segala hari. Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaat. Penghulu kepada segala hari Jumaat. Hari lebih. Dan majlis ilmu ni majlis yang lebih. Majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Kita kata, kita nak pergi, aku nak pergi, caw kamu. Ada kata pergi tak apalah, mu carilah kalau ada tiang-tiang, cari duduk tiang. Dia kata, dia duduk tepi tiang. Kita pergi, kita duduk tepi tiang. Duduk tepi tiang kau, lama-lama je tengok. Mananya tipu ke dia? Innahu huwa wa qabiluhu, sesungguhnya dia dan puak-puak dia, puak setan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu, dia dan puak dia ni nampakmu min haitsu la tarawnahum, sedangkan mu tak nampak mereka. Jadi dia mari juga, dia duduk tepi tiang sekali dengan mu. Pas dia gosok kening, dia gosok. Macam tengok. Itu contoh. Contoh. Jadi bahaya pasal kita tak nampak. Dia nampak kita. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita beringat. Beringat. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia jadi teman rapat bagi orang tak beriman. Jadi kita ni alhamdulillah kita jadi orang beriman, alhamdulillah. Tapi syaitan akan rasuk juga kalau kita iman kita ni tidak iman dia benar-benar iman dia yang sempurna. Ada dia pun. Beriman dah tapi ada dia juga. Pasal kita beriman mulut ya. Atau kita beriman lah hati ya. Dari segi amalan dah. Tak boleh kita kena mulut pun lagu tu, dalam hati pun lagu tu, amalan pun lagu tu juga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana syaitan ni dia tipu tu ada. Ini kita nak beringat, siapa tu ada yang turun atas dunia. Asal ada syurga. Tuhan buat tu ada, Tuhan letak ada syurga. Ada syurga. Bila tu ada ngatu awak Allah Ta'ala letak dalam syurga, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau di dalam syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Mu dengan binimu duduklah dalam syurga ni. Allah Ta'ala sebut. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah daripada makanan syurga sepuah-puahnya. Makan. Nak makan ke apa makan? Makan sama puas, tak ada masalah. Apa saja yang kamu kehendaki. Cuma so Allah Ta'ala. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu menghampiri pokok ini. Mu dengan isterimu, jangan hampiri pokok ni so ya tak boleh. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu menghampiri pokok ini, maka menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala tak boleh makan buah, tapi Allah Ta'ala sebut, jangan pergi dekat. Asalnya Tuhan tak boleh makan, tapi Tuhan larang, jangan pergi dekat. Sebab biasa kan dia pergi dekat, kau teriak. Tu kan. Bagaimana Allah Ta'ala larang, jangan berzina, Allah Ta'ala sebut, wala taqrabuz zina.
Jangan kamu hampiri zina. Biasa kalau dah hampir, berlaku berzinaan. Jangan pergi dekat. Jadi benda-benda tak molek jangan pergi dekat. Dia pergi dekat lama-lama kak? Mula. Mula-mula saya. Tak ada gapo itu nak saya. Pakai kata molek sikit. Orang besar dia. Tak ada gapo dia kata. Kita belah-belah nak tarik dia. Tiga ni kaedah nak tarik dia ada kaedah. Bukan tak boleh nak tarik ni ada kaedah. Hak jatuh parit tu kereta ke motor jatuh parit. Kena tengok. Power hak jatuh parit itu. Jenis kereta ke jenis motor. Power kita ni jenis apa? Kalau hak jatuh parit itu kereta, kita tu motor, jangan tarik. Kalau tarik, jawab dia dengan motor-motor jatuh oleh parit juga. Kena tengoklah. Power kita tu lagu mana? Bukan tak boleh. Jadi kalau orang jawab nak tarik tak apa. Kalau jatuh tu motor, kita kereta, kita tarik lah. Tapi kalau jatuh lah parit tu kereta, kita motor, pasal tebir. Nah ni. Sama ada putus tali, ataupun cabut habis. Magak-magak motor kita. Cabut. Cabut. Dia tak betul. Gitu. Tengok body. Orang tu kata tengok body. Tengok body tu. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Setelah itu syaitan menggelincirkan mereka berdua, Adam dan Hawa, dari syurga. Syaitan yang menggelincirkan tu Adam atau awal pada syurga. Dan menyebabkan mereka dikeluarkan daripada nikmat syurga yang telah mereka berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu semua. Tu Adam, tu Hawa, syaitan pun kena turun lah. Tak boleh, kena keluar daripada syurga. Allah Ta'ala perintah. Ba'dukum li ba'din aduun. Sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain atas dunia. Musuh atas dunia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi. Manusia, duduk bumi. Ni Tuhan sediakan bumi ni untuk kediaman manusia. Lepas tu ada orang duduk bandar, ada orang duduk kampung, orang duduk dalam laut, ada orang duduk. Mana? Di wak rumah, laut, dalam sungai pun ada duduk orang rakit. Wa mata'un ila hin, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni sehingga mati. Tuhan bui. Mu nak menikmati gapo tak kira. Hatta orang tak beriman pun, Allah Ta'ala bui juga rezeki pada dia. Nikmat pada dia. Tuhan bui juga. Tapi ingat, Tuhan sebut mati. Apa mati tu kak? Kamu akan dinilai. Akan dihisap. Akan dihitung. Akan dibalas. Apa yang kamu buat atas dunia. Jadi syaitan tipu. Dia tipu tu ada. Lagu mana? Dia tanya tu ada. Mu tahu tak pokok ni, hak Tuhan larang ni pokok gap. Syaitan ni, umur dia lama dah. Tu ada ni, Allah Ta'ala baru buat. Tu ada. Jadi orang baru kadang-kadang memang menyetipu kat orang lama. Kadang-kadang. Jadi kalau orang baru ni tak tahu sejarah, tak beringat, memang menyetipu dia orang lama. Kalau orang lama tu jenis syaitan lah. Hak tidak jenis syaitan tak apa. Hak jenis syaitan, dia guna kemahiran dia, ilmu dia, pengalaman dia untuk tipu orang hak baru. Itu kena beringat. Sebab tu kita nak bersaing, jangan bersaing hak perangai syaitan. Orang syaitan dia ada ilmu, dia tipu. Dia tipu, apa anda dia tipu. Dia kata kuana, pada tu ada yang tak tahu. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dia tanya tu ada yang tak tahu. Dia kata, mu tahu ke?
Tuan tak makan buah ni. Tuan ada yang tak jawab tak tahu. Tahu pohon ni nama apa? Pohon ni nama pohon al-khuldi. Ni, pokok al-khuldi. Al-khuldi makna kekal. Ya Tuhan tak sewi makan, kerana Tuhan tak sewi mu kekal syurga. Taknya pusing. Kalau mu makan kekal. Tuhan tak sewi makan supaya mu tidak kekal. Dia pusing. Padahal kalau makan kena tobik pada syurga. Tak makan baru kekal. Dia pusing. Dia spin. Kaki spin ni. Dia ke pusing kat sini. Ni. Jadi hak pesel spin ni, pesel setan ni. Ni. Dia ke pusing. Tuhan lagi ni illa an takuna malakaini. Malaikat kerana Allah tidak suka kamu jadi malaikat. Dia buah ni kalau makan akan naik martabat daripada manusia jadi malaikat. Malaikat ni dekat dengan Tuhan. Tuhan tak sewi menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin. Ataupun Allah Ta'ala tak sewi kamu berdua ni menjadi orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Sebab itulah dia tak sewi mu makan. Tu ada, tu awal teragak-agak lagi. Ya Allah kok. Ya Allah kok. Bila teragak-agak, waqasamahuma. Setan bersumpah kepada tu ada dengan tu awal. Sumpah depan tu ada tu awal. Waqasamahuma. Setan bersumpah depan tu ada tu awal. Setan kata guana. Demi Allah. Inni lakuma laminan nasihin. Aku tolong beri nasihat lah. Atasmu lah nak terima tak nak terima. Tapi aku ayat ni betul. Wallahi. Rupanya bahasa bersumpah. Tipu ni setan buat dah dalam syurga. Jadi tak saya tuan-tuan kalau ada orang ni sumpah tipu ni. Kita dengar jujur. Rupanya setan ajar dia. Tak seheran lah kalau orang bersumpah atas dunia. Setan bersumpah dalam syurga. Kalau tak seheran lah kalau ada orang bersumpah tipu anak cucu tak ada. Setan dulu tipu tak ada dalam syurga. Tipu tu ada yang tu awal. Sebab tu Allah Ta'ala perintah supaya kita beringat. Kalau orang tua kata beringat sebelum kena. Tak, beringat sebelum kena. Dia kena kok. Beringat tak ada apa dah. Dia ke dia lah. Dia ke dia ada berapa. Dia kata dia ulu duk kawan kok ikut demo lah. Ni. Demo holok tangan pun, demo berdarah, demo tarik pun demo berdarah. Kawan pergi ulu gini. Batu ulu jangan kat orang. Mana? Duk ulu kat orang, tak ada gapo. Ini setan. Ni. Jadi kita kena mikir molek. Kalau nak baca Quran tu pun Allah Ta'ala perintah dengan perintah sunat supaya minta lindung kepada Allah daripada setan. Apatah lagi dalam perkara-perkara lain. Kalau kira Quran dah pun setan tipu lagi. Nak baca Quran pun. Fa iza qara'tal Quran fasta'id billah. Bila kamu baca Quran, nak baca Quran, minta lindung dengan Allah Ta'ala dulu. Perkara lain lebih lagi. Yalah. Kalau Quran ni pun, bak Quran ni pun, setan tipu lagi. Bak lain kok. Tak ada gapo. Boleh pak serak tipu dia. Dia mana dia? Bak tu orang nipu kadang-kadang dah. Dia kata kawan ni tolong rakyat ya atas demo lah. Nak percaya tak percaya. Kalau orang kecek lagu tu nak beringat biasa. Kawan ni bukan nak tipu demo. Kalau bukan nak tipu biasa tipu. Biasa. Ramai orang kena orang tu. Ramai orang duk royak kampung ramai. Orang jenis melabur gapo dia tengok kawan tu jual tanah kan boleh betih dia mula dia kata. Ni kawan ni mungkin gapo dia kata royak demo ya. Piti jangan duk tok lebih gitu, jangan duk tok le tabah haji gitu dia kata. Dia kata biar musim panas dia musim. Piti kita ni biar ada hasil musim. Lama-lama dia ya ada kan nak melabur ada lah dia kata ada. Ada tengok lipat dah lipat. Sebab tu
kita kena kecek kira dengan orang yang betul-betul amanah. Bukan tak boleh. Orang betul-betul amanah. Tu. Jangan mudah. Sebab tu Sayyidina Umar pernah pesan. Ihtarisu minan nas bisu'iz zan. Beringatlah kamu dengan orang ramai tu dengan ada su'uzan. Jangan mudah husnuzan. Kalau orang tu memang terkenal orang baik, tak apalah. Mana kalau orang tak kenal mata hidung, apa jangan mudah husnuzan. Hamba ni husnuzan belaka. Husnuzan belaka. Kau jawab dia. Tipu orang. Learning. Orang lagi umrah tu tipu lagi. Orang nak pergi buat haji tu tipu lagi. Ni hak sungguh. Kita kadang-kadang tak fikirlah dalam kepala kita orang nak pergi buat haji tipu. Dan ada orang tipu. Kita biasa hidup dalam masyarakat ni bila orang nak pergi Mekah kalau kapur miskin setara mana pun kita bui piti. Orang miskin tak sakit kalau orang nak pergi Mekah. Orang miskin tu pergi piti dia mau nak pergi Mekah ni guna duit ambon Mekah ni. Jalan 10 riyal pun. Nak merainya pasal orang nak pergi buat haji. Orang nak tunaikan rukun Islam. Orang nak pergi tempat yang paling mulia. Tanah haram. Tapi orang lain ni tipu boleh. Sebab tu Sayyidina Umar ihtarisu minan nas bisu'iz zan. Beringat. Berhati-hati kamu dengan orang ramai dengan adanya su'uzan. Jangan mudah husnuzan maksudnya. Kecuali orang yang memang terkenal dia ni orang amanah. Tak apalah. Terkenal dia ni orang tak aja tipu orang. Dia ni orang bercuru. Itu tak apalah. Tapi kalau kita kena gitu, jangan. Sebab tu Sayyidina Umar dia beringat. Sayyidina Umar. Dia beringat. Pernah orang pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia royak Sayyidina Umar, dia kata dia ni orang baik. Dia baik. Dia beri tazkiyah pada Sayyidina Umar ni orang baik. Sayyidina Umar kata, mu kenal kau dia tu. Mai royak baik-baik, mu kenal. Kamu kenal dia tu. Bila dia kata kenal, Sayyidina Umar tanya beberapa soalan. Sayyidina Umar tanya, hal tusafiru ma'ah? Mu pernah kau dok musafir sekali dengan dia? Pernah kau dok? Kau tu jawab dok. Pernah kau dok mu ibu tabidih dia? Sayyidina Umar tanya. Muamalah maliyah, cara kau harta benda ni dengan dia ni. Pernah kau dok? Habisnya meja, habis tinggal dia? Ya terdok. Tanya sodok. Dia jawab dok. Lalu Sayyidina Umar kata, izhab fa anta lam ta'rifu. Sayyidina Umar kata, gila, sebenarnya mu tak kenal dia. Mu tak kenal dia. Tak sampai rakyat atau dia juru. Sebab nak tahu orang ni juru tak juru, kena tengok. Kita biasa ke dok habis-habis dengan dia. Aku dah tahu. Habis-habis pitih. Kalau dia buta orang berjuru, kalau dia kata minggu depan mau bayar, mai buta, minggu depan dia bayar sungguh. Tapi kalau orang tak berjuru, dia kata minggu depan mau bayar, minggu depan tak akan tadi pun tak awak. Tak awak. Ataupun ada setengah hari, mula-mula dia lekat lagi. Mula-mula. Orang nego banyak kena lah kata. Banyak bengkerak. Orang nego, mula-mula dia bayar. Yang kedua dia bayar. Yang ketiga dia bayar. Bila orang ni galik molek dah. Nego lemu ke gapo. Ni, nak 40 ekor ni. Nak segera. Duit pula tak ada sign check ke apa. Ada kena 2-3 kali bayar ke. Kau kata apa ambil lah. Ambil tu tak ada gapo. Telefon putukan nombor lain, kita cari pun rumah tak ada pindah tempat lain, tak ada gapo. Ramai orang nego kena kapu kena. Ada gapo tu? Kadang kerja bayar hotel orang. Sayyidina Umar tanya biasa musafir atau tidak? Bila orang biasa musafir sekali, bila musafir kita tahu dia ada kau ada sifat isar, mengutamakan sahabat. Sebab musafir ni susah. Pak kita boleh tahu orang bila musafir bila susah, ada setengah orang, semaya pun tak. Kata kita susah, nak cari air susah. Nak berhenti pak susah. Padahal ada rukhsah, kelonggaran tak Allah Ta'ala beri, bila musafir, boleh jamak qasar. Dia pakai dok langsung. Orang lain semaya, zuhur, pak ka'au dia ada 2. Pak asar dia ada 2. Pakai apa sekali. Dia kata kita pakai dok sabuk.
Jadi bila musafir tahu lah. Bila musafir ni susah. Tamu-tamu kalau zaman dulu. Zaman lah ni pun bila musafir susah lah. Banding orang tidak musafir. Kita bawa terhak misalnya. Kalau ada duit ala bank pun. Bukan semua tempat kita pergi tu boleh ada bank, ada ATM. Jadi boleh tengok ada isar. Ada sifat mengutamakan sahabat ataupun tidak. Ataupun kepentingan diri. Kepentingan diri je kira dia. Demo ikut demo. Asal kelesar kawan. Jadi sebab tu jangan mudah. Sebab tu Sayyidina Umar sebut ihtarisu minan nas bisu'izzan. Beringat ni orang ramai tu dengan su'uzzan. Jangan mudah husnuzan. Su'uzzan bukan nak suka jahat orang. Tak. Arti kena beringat. Jangan tengok orang ni baik. Ni baik. Ni baik. Lama-lama tipu dah orang. Jadi kita jangan mudah. Jangan mudah. Arti kena berhati-hati. Sebab setan ni ada setan manusia, ada setan jin. Setan jin. Tahu duk turut kita tu setan manusia. Mana? Nyanyi orang kita. Ataupun kita sendiri jadi setan manusia, nyanyi orang pun tak. Jadi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman fawaswasa ilaihi syaitan. Setelah itu syaitan membisikkan kepadanya, kepada Adam. Wa qala ya Adam. Dan syaitan berkata, "Hei Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla?" Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla? Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu pohon yang menyebabkan kamu hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilalinya. Tengok pandai, dia kita tahu aku tak ada. Nak tunjuk kepada kamu satu pokok yang boleh menyebabkan kamu hidup selama-lamanya bila makan buah. Dan juga kamu akan dapat kekuasaan yang tidak akan lenyap selama-lamanya. Kok manusia ni dia nak ni. Dia naknya hidup umur panjang. Yang kedua dia ada kuasa. Sebab tu orang ada kuasa kadang-kadang dia sanggup buat apa saja untuk mengekalkan kuasa dia. Ada lagu tu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita beringat supaya kita tidak ditipu oleh syaitan. Oleh kerana itu bila kita nak baca Quran disunatkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta lindung kepada Allah daripada dirasuk oleh syaitan yang direjam. Padalah. Lepas tu minggu sekali lagi kita tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Baru boleh tafsir suratul Fatihah. Wallahu a'lam. Hari ini ada solidariti kepada sahabat-sahabat kita di Palestin yang sedang bertempur dengan Israel yang menjajah negara mereka. Jadi kita kena tolong. Dia kena simpati, kena sokong. Ni bukan kena sunat, ni wajib. Wajib. Kita kena beri sokongan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kita akan adakan majlis selepas ni dan kita adakan kutipan derma untuk saudara-saudara kita di Palestin ni pakak bui belaka. Tak boleh bui banyak, sikit pun bui. Biar ada giat kita. Perang dah buat kita. Biar ada sumbangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.